Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari berlaku pertikaman lidah antara Razi Jidin dengan Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat, akhirnya Khairi Jamaluddin mengambil kesempatan untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat, bahkan memberikan amaran keras kepada Perikatan Nasional. Amarannya ialah beliau menasihati Perikatan Nasional supaya hati-hati apabila berdebat dengan Anwar Ibrahim. Dan yang menariknya, dalam ulasan kali ini kelihatan Khairi Jamaluddin mengakui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan seperti Perdana Menteri yang lain, dan beliau juga seakan-akan mengakui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang paling hebat berdebat setakat yang dia ketahui. Bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat, Khairi Jamaluddin menasihatkan anggota Parlimen Perikatan Nasional PN supaya berhati-hati ketika berdebat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya, Anwar berbeza dengan beberapa Perdana Menteri sebelum ini yang berpenampilan seperti negarawan, walaupun ketika diprovokasi dalam Parlimen. Kalau Perdana Menteri sebelum ini atau sebelum dia tak akan terlibat pertikaman lidah seperti ini, mungkin itu baik atau tidak baik. Tetapi Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar, dia antara Perdana Menteri yang suka provokasi balik kerana latar belakang pejuang jalanannya. Jadi, berhati-hati bila nak terlibat debat dengan Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim, katanya dalam rancangan bual bicaranya di YouTube. Khairi merujuk kepada perang mulut di Parlimen setelah Razi Jidin, Perikatan Nasional Putrajaya, tidak berpuas hati dengan tuduhan Anwar terhadapnya. Insiden itu berlaku selepas Anwar didakwa membuat kenyataan provokasi terhadap Razi Jidin dengan ketawa semasa menjalankan atau menjelaskan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan DNAA timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Khairi berkata bahawa Razi Jidin telah jatuh dalam perangkap Anwar. Pada pandangan saya, perbahasan yang serius begitu yang dibincangkan di seluruh negara sepatutnya perlu sebagai satu sesi perbahasan yang lebih bertamadun. Tapi, nak salahkan satu pihak tak adil sebab ada provokasi kedua-dua belah pihak dan sangat malangnya ia menjadi begitu, katanya. Hos bersama Khairi dalam program Keluar Sekejap itu, Sahrir Hamdan turut bersetuju. Katanya, Razi mungkin menjaringkan gol sendiri apabila bertindak seperti apa yang berlaku di Dewan Rakyat. Dalam episod ini, kalau Razi Jidin buat seperti mana Khairi cadangkan, iaitu memberikan jawapan yang pantas dan duduk diam sahaja, banyak fokus akan pergi kepada provokasi Perdana Menteri itu sendiri, katanya lagi. Mengenai DNAA Khairi berkata isu berkenaan kini berada di pandangan umum kerana kebanyakan pihak berkaitan termasuk Anwar telah pun mengupasnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Netizen mula menulis, mereka kata habislah dan musnahlah harapan terakhir Razi Jidin. Ini menarik perhatian saya sehingga saya melihat dan membaca apa sebenarnya yang netizen kata habislah Razi Jidin dan Razi Jidin dalam bahaya besar. Rupa-rupanya ini berdasarkan laporan di Harapan Daily dengan tajuk Qazaf Jawi akan siasat Razi Jidin selepas terima 4 laporan. Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi akan menyiasat Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Razi Jidin kerana melakukan kesalahan qazaf terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu disahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Muhtad yang turut mengesahkan 4 laporan berkaitan telah diterima Jawi. Yang pertama berkaitan isu yang melibatkan Datuk Seri Razi Jidin ialah terhadap Perdana Menteri ketika dalam Parlimen.
Yang kedua adalah satu lagi laporan yang dibuat Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, terhadap posting yang dinisbahkan kepada Ustaz Dasuki, Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani, yang ada menyebut perkataan peliwat, katanya, kepada media selepas menghadiri majlis bersama pelajar baharu tajaan skim pembiayaan Hafiz SPH di sini hari ini. Apabila ada laporan dikemukakan, siasatan akan dijalankan, sama ada laporan dibuat kepada polis atau penguatkuasa jawi. Semasa siasatan dijalankan, pihak-pihak berkaitan iaitu saksi akan dipanggil oleh pihak penguatkuasa agama dan di situ laporan keterangan akan disediakan. Kenyataan dibuat dalam sidang parlimen, siasatan kena jalan bila ada aduan. Persoalan sama ada untuk diteruskan pendakwaan sebab kenyataan dibuat di parlimen, itu persoalan lain dan itu akan diputuskan oleh pendakwaan nanti, jelas beliau lagi. Siasatan akan dijalankan di bawah Akta Tata Cara Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Razi menuduh Anwar sebagai peliwat ketika bertikam lidah dengan Anwar yang juga Menteri Kewangan membuat penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada 19 September di Dewan Rakyat. Kazaf merujuk perbuatan pengataan palsu atau penyataan palsu terhadap mana-mana orang yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekiranya Razi dihukum denda melebihi RM2,000, beliau akan hilang kelayakan dan pilihan raya kecil perlu diadakan di Putrajaya. Inilah yang dikatakan oleh netizen sebagai habislah dan musnahlah harapan terakhir Razidin apabila kalau Razidin dihukum denda melebihi RM2,000 dan beliau mungkin akan dipenjarakan dengan tempoh yang tertentu, beliau akan kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen di Putrajaya dan pilihan raya kecil perlu diadakan di Putrajaya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah perkembangan terkini tentang kes yang membabitkan dua bekas setiausaha dan salah seorang daripadanya ialah bekas setiausaha politik Razidin yang melibatkan dakwaan kononnya menerima rasuah atau berkaitan dengan rasuah RM80 juta. Saudara-saudara sekalian, malam ini lebih gempar apabila menurut mymetro.com dokumen telah dirampas. Razidin akan dipanggil SPRM minggu hadapan. Disangka semuanya sudah berhenti di tengah jalan ataupun sudah reda. Rupa-rupanya makin hari makin panas dan ada netizen menulis, habislah Razidin kali ini, kata mereka lagi. Ini apabila disahkan dokumen dirampas, Razidin akan dipanggil SPRM minggu depan. SPRM merampas beberapa dokumen bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Menurut sumber, rampasan dokumen itu dibuat susulan penahanan bekas setiausaha politik, bekas Menteri Kanan bagi siasatan mengikut Seksyen 16A dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Individu terbabit bersama seorang lagi lelaki berusia 50-an yang juga pemilik sebuah syarikat bagaimanapun dibebaskan hari ini selepas tidak disambung reman. Sementara itu, bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razidin akan dipanggil memberi keterangan berkaitan kes terbabit minggu hadapan, katanya ketika dihubungi hari ini. Harian Metro sebelum ini melaporkan bekas setiausaha politik bekas Menteri Kanan antara dua ditahan SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM80 juta. Lelaki berusia 20-an itu ditahan bersama seorang lagi lelaki ketika hadir beri keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Susulan itu, Razi dalam satu kenyataan menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek
rundingan terus percetakan buku terbabit. Saudara-saudara sekalian, netizen mula mempersoalkan apakah ini adalah jalan yang Razijidin pilih, yaitu untuk menghadapi masalah besar. Saudara-saudara sekalian, yang menggemparkan kita ialah apabila netizen hari demi hari mengeluarkan fakta-fakta yang menarik tentang kes ini, namun ianya seringkali ditepis dan dikatakan fitnah. Kita akan tahu sama ada ini adalah fitnah atau tidak, karena ianya sekarang dalam siasatan, dan adakah ianya akan didakwa bergantung pada keputusan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Merombak kabinet perlu, tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian jauh lebih perlu. Itu tajuk ulasan pada petang ini. Tapi sebelum itu, sebagai mukadimah, seperti yang kita tahu telah pun diwar-warkan, telah pun tular dalam media sosial mengatakan bahawa Anwar Ibrahim bakal akan membuat rombakan dalam kabinet. Menjadi persoalan pertikaian dalam netizen ialah siapa ahli parlimen ataupun siapakah kabinet atau siapakah menteri yang akan ditukar atau lebih teruk lagi dipecat daripada jawatan tersebut. Sebagai penganalisis politik dan pencinta Malaysia, saya bersetuju kalau ada yang tidak kompeten, kalau ada menteri ataupun ada ahli kabinet yang tidak berprestasi tinggi, seakan-akan mau ada, mau tiada di dalam kabinet itu, maka adalah tidak keterlaluan Anwar Ibrahim membuat rombakan tersebut bagi memastikan negara Malaysia dan kabinet dapat berfungsi dengan baik, seterusnya memajukan Malaysia. Merombak kabinet perlu, tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian jauh lebih perlu, kata Sabuddin Hussein. Sebuah portal berita semalam melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka akan membuat rombakan kabinet secara besar-besaran pada masa terdekat ini. Laporan yang dibuat dengan memetik sumber daripada Jabatan Perdana Menteri itu menyebut, selain melakukan rombakan kabinet, Anwar juga dikatakan mahu menukar ketua setiausaha beberapa kementerian. Di samping rombakan kabinet dan menukar ketua setiausaha, Anwar turut dilaporkan akan menyusun semula anggota birokrasi dan kaki tangan penting perkhidmatan awam, malah juga pengawal-pengawal di pejabatnya sendiri. Semua rombakan atau perubahan itu dikatakan sudah sampai masanya untuk dilakukan bagi memantapkan lagi kedudukan kerajaan berikutan selesainya PRN 6 negeri, disusuli sokongan terbuka GRS kepada Anwar Ibrahim, sehingga habis penggal yang sekaligus bererti kerajaan perpaduannya akan terus stabil sehingga 2027 akan datang. Perdana Menteri kini fokus untuk memantapkan lagi kerajaan agar berfungsi lebih berkesan, melaksanakan dasar-dasar utama seperti RMK12, pembentangan bajet 2024 pada Oktober, polisi tenaga dan menguraikan kos sara hidup rakyat, kata sumber tersebut. Setelah hampir setahun terbentuknya kerajaan perpaduan, beliau berita rombakan kabinet ini adalah berita yang amat menggembirakan buat para penyokong PH di seluruh negara. Selain ini, begitu banyak boleh didengar rungutan dan rasa tidak puas hati penyokong bawahan ini terhadap beberapa menteri yang gagal dalam peranan mereka. Meskipun dibatasi oleh pilihan yang terhad di dalam kalangan ahli-ahli parlimen untuk diangkat sebagai menteri, tetapi ramai berharap agar Anwar tidak takut menukar atau menggugurkan beberapa menteri yang dilihat lemah dan tidak berfungsi sepanjang 10 bulan beliau menerajui kerajaan ini. Tidak terkecuali perbualan juga sudah merata di kalangan penyokong PH dan PKR sendiri yang mahu Anwar segera menukar lain-lain lantikan yang mengetuai agensi, jabatan atau unit yang penting seperti JICOM misalnya. Untuk kerajaan ini lebih menyerlah, selain merombak kabinet, apa yang dirasakan perlu, malah sangat perlu diberi perhatian oleh Perdana Menteri ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat kepada rakyat dan menangkis segala macam serangan serta fitnah pembangkang yang dilihat kian ekstrim kebelakangan ini.
Selain pasukan media sosial perlu diurus dengan lebih baik lagi, keberkesanan media arus perdana juga amat perlu dipertingkatkan lagi agar benar-benar berkesan dan menggerunkan pihak lawan. Namun demikian, di samping rombakan kabinet dan kemudian diharapkan akan berlaku perubahan di peringkat agensi atau jabatan bawahnya selepas ini, terutama berdasarkan kecenderungan pengundi di tangan awam ketika PRN 6 Negeri baru-baru ini menyusun semula ketua-ketua setiausaha kementerian sudah termasuk dalam kategori tidak boleh ditangguh-tangguh lagi. Secara prinsipnya, walaupun undi adalah rahsia dan seorang itu bebas membuat pilihan, tetapi sebagai penjawat awam, mereka perlu bersama menyokong dengan sehati sejiwa parti yang menerajui kerajaan semasa. Kalau kerajaan diumpamakan seperti sebuah kereta, Perdana Menteri dan parti yang menjadi kerajaan adalah umpama pemandu dan pemegang steeringnya, manakala penjawat awam pula adalah enjin serta segala macam komponen yang menggerakkan kereta tersebut. Kemana hala tuju kereta adalah terletak di tangan pemandu yang memegang steering, menentukannya, dan untuk memastikan perjalanan lancar menuju destinasi, enjin mesti sentiasa dalam keadaan baik. Jika salah satu pemandu atau enjin tidak berfungsi atau tidak tahu peranan masing-masing yang harus saling membantu itu, kereta boleh jadi akan masuk ke dalam gaung. Dalam keadaan negara sekarang, kita boleh dikata sudah memiliki pemandu atau Perdana Menteri yang baik. Ada hala tuju serta wawasan yang jelas ke mana kereta mahu dibawanya. Dengan itu, enjin mesti membantu dan tidak seharusnya selalu meragam atau buat hal di tengah jalan. Dan jangan lupa, bagi memastikan kereta dapat berjalan dengan baik serta sampai ke destinasi dalam sasaran waktu yang telah ditetapkan, adalah menjadi kuasa dan pilihan pemandu untuk menukar mana-mana komponen enjin yang tidak berfungsi dengan bagus. Dalam hal ini, sebelum Anwar berdepan kerusakan enjin dan agar kereta yang dipandunya tidak selalu meragam, menyusun serta menukar mana-mana ketua setiausaha kementerian dengan yang sealiran dengan jiwa pemegang steering adalah sesuatu keperluan yang mendadak. Hanya dengan menukar ketua setiausaha yang merupakan komponen utama dalam enjin terlebih dahulu, barulah boleh dipastikan penjawat awam secara keseluruhannya atau lain-lain komponen boleh dalam enjin juga tidak tersangkut dan sentiasa bersama dengan aspirasi kerajaan semasa yang sedang berkuasa. Jika tidak dilakukan segera, kerajaan bukan saja tidak mampu berfungsi dengan baik dalam khidmatnya kepada rakyat, malah akan menjadi gagal dan seterusnya. Potensi untuk menang lagi pada PRU akan datang adalah tipis dengan sendirinya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.